Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey, selamat datang yang dah bersama-sama, yang dah join dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Selamat datang. Okey, saya cakap ahlan wa sahlan yang dah join, yang dah hadir dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zarif. Namanya Encik Zarif. Okey, silakan masuk. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, alhamdulillah hari ini bersama-sama lagi dalam slot bacaan hadis jam 12.30 hari ini. Insya-Allah silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Kak Sri, Encik Safwan, Kak Salma. Okey, Encik Nazmi, Kak Siti Razia, Encik Badrul, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Okey, jadi saya ucapkan selamat tengah hari. Insya-Allah jam 12.30 hari. Jadi selamat tengah hari dan juga salam hari Rabu. Alhamdulillah dah masuk hari Rabu, cepatnya masa berlalu, kan? Kan? Betul tak? Hari Rabu dah masuk, dah hari Rabu. Nanti dah masuk minggu depan pula. Okey, perjam-jelit dah bulan 10. Insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sadiah Abu, Kak Aisyah, Kak Hayati, Kak Ida, Kak Siti Aisyah, Kak Fauzia, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Okey, mantap-mantap, terbaik. Okey. Kak Asliyawati, silakan masuk. Kak Nuraini. Okey. Sihat ke? Kita tanya khabar dulu. Okey, kita nak tanya khabar dulu. Semua sihat ke? Familymengaji.com sihat ke tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Okey, semoga sihat-sihat belaka hari ini. Okey, semoga sentiasa sihat. Semoga Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan keselamatan kita dan juga untuk keluarga tercinta kita, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di bawah lindungan, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey. Dah share kerana Allah, niat baca hadis kerana Allah Ta'ala, terbaik, mantap-mantap. Okey, Kak Fauzia dah share, Kak Nuraini dah share, Kak Hayati dah share. Terima kasih. Laju betul lah share. Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah share. Okey, insya-Allah. Baik, yang belum share jangan lupa, okey, laju-laju tekan button share. Sama-sama kita berebut peluang ni. Kita rebut peluang ni. Kita nak kumpulkan saham akhirat. Kita nak kumpul, kita nak buat amalan banyak-banyak. Selagi ada peluang, cepat grab. Wah, grab. Okey, rebut peluang untuk buat amalan, insya-Allah. Okey, semoga dengan amalan kita tak tahu, betul tak? Amalan yang mana satu yang akan menjadi timbangan kebaikan amalan kita yang berat. Mungkin dengan berkat kita share, dengan berkat kita sama-sama ajak orang lakukan kebaikan, nanti amalan tu, mungkin amalan tu yang membantu kita beratkan timbangan al-mizan kita, insya-Allah, kan? Mudah-mudahan kita dapat segala amalan yang kita buat ni, okey, mendapat keberkatan, diredai Allah, insya-Allah. Tak kisah sama ada amalan tu besar ke, amalan tu kecil ke, insya-Allah. Semoga segala amalan yang kita lakukan, kita niat, kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan redha Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, terbaik-terbaik. Kak Razia dah share, terima kasih banyak-banyak, masya-Allah, laju pantas-pantas. Okey, jadi yang belum share jangan lepaskan peluang, okey? Kan kita tengok orang lain share, takkan kita nak tengok je. Jadi pakai-pakai tekan button share, insya-Allah. Kita share dekat grup-grup FB, ajak saudara mara, kawan-kawan sama-sama untuk bersama-sama dalam slot hari ini, insya-Allah. Okey, dan macam biasa saya juga doakan hari ni, setiap hari mesti ada urusan, betul tak? Setiap hari mesti ada urusan yang kita nak buat.
Tak kisah walaupun kita duduk rumah, pasti ada urusan, betul tak? Hari ni plan nak masak ikan masak lomak. Kan? Urusan tu. Jadi saya doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Kan? Semoga ikan masak lomak kita menjadi. Okey, insya-Allah saya bagi contoh situasi. Okey, saya doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Insya-Allah dengan izin Allah, urusan kita dipermudahkan. Okey, dan Allah selesaikan segala keperluan kita. Mudah-mudahan. Okey, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu tahu apa keperluan kita dekat dalam kehidupan ni. Mudah-mudahan Allah selesaikan, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam Kak Syamsiah. Okey, Kak Zaleha, Kak Sauda, Kak Janila, silakan. Okey, Kak Zumali, silakan masuk. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Okey, yang dah hadir pun silakan masuk. Kak Zah Abdullah, Encik Bakri, Kak Ida Nurizan, Kak Siti Aisyah, sila-sila Kak Mariam. Okey. InsyaAllah kita masuk live ni insyaAllah dengan senyuman, dengan gembira, dengan excited ni. Okey, insyaAllah. Jadi sebenarnya kita nak sembang apa ni? Okey, hari ni saya nak story sahaja. Story gitu Ustazah. Okey, saya nak bercerita satu kisah sahabat. Okey, satu kisah iaitu seorang sahabat. Okey, dia masih kecil, tetapi dia diberi keutamaan. Keutamaan yang macam mana? Dan keutamaan tu diberi kepada dia disebabkan Al-Quran. Masya Allah. Okey, seorang sahabat, waktu dia kecil, tetapi Nabi utamakan dia. Utama dari segi apa? Jadi kita tengok kisah dia. Okey, dia diberi keutamaan dia disebabkan Al-Quran. Masya Allah. Okey, Al-Quran ni dapat tingkatkan darjat seseorang. Subhanallah. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk. Ahlan wa sahlan saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, insya-Allah. Kak Hatijah, saya makan bubur kurang sihat, makan bubur nasi je. Insya-Allah saya doakan semoga diberi kesembuhan. Okey. Mana yang kurang sihat, insya-Allah saya doakan semoga Allah beri kesembuhan kepada kita. Masya-Allah, insya-Allah. Alright. Wah, ramai yang dah share ni. Terima kasih banyak-banyak. Kak Hayati dah share, Kak Sanwati dah share. Okey. Kak, saya nampak tadi siapa? Kak Ida dah share, Kak Zaliha dah kongsi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Okey. Okey, jadi sebelum kita start, setelah bacaan ni, hari ni dah berzikir. Saya tahu semua dah berzikir, betul tak hari ni? Subuh tadi kita dah berzikir. Tadi 5 minit lepas tadi kita dah berzikir. Okey. Jadi hari ni sekarang kita tambah lagi zikir kita. Kita tambah lagi amalan zikir kita, insya-Allah sama-sama boleh. Okey, insya-Allah kita zikir hari ni hari Rabu. Walaupun hari Rabu di pertengahan minggu, kita kena bersemangat macam hari-hari kita kena bersemangat. Okey. Jom kita basahkan lidah, kita berzikir sama-sama. Okey, dengan penuh semangat ni. Excited ni. Kita nak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Jimat Rokia, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, masya-Allah. Okey, jom kita zikir sama-sama. Okey. 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha
seronok tak dapat berzikir? Mudah-mudahan mana yang hati tengah tak tenang kan, resah gelisah, mudah-mudahan lepas berzikir hati kita tenang, lapang, insya-Allah. Rasa gelisah ni, ada urusan ni yang tak selesai lagi. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, tenang fikiran kita, jiwa kita tenang, mudah-mudahan. Bila jiwa tenang, apa efek dia? Apa kesan dia bila jiwa tenang? Apa-apa urusan kita nak lakukan, dia akan jadi mudah. Betul? InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Jija. Silakan masuk. Kak Nasura. Silakan. Encik Baharani, Kak Sauda, Kak Wan Rosmila, Kak Fatimah. Silakan ahlan wa sahlan. Terbaik-terbaik. Dah share Kak Jija. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Jadi hari ni dalam slot bacaan hadis, mudah-mudahan niat kita kerana Allah Ta'ala untuk join dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah. Jadi hari ni saya nak bercerita sahaja. Kita cerita iaitu seorang sahabat, nama dia Zaid bin Sabit. Mesti ramai yang pernah dengar, betul tak, nama Zaid bin Sabit? Kan? Zaid bin Sabit diberi keutamaan kerana Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Sarifah, silakan masuk. Kak Latifah, Kak Zanatul, silakan ahlan wa sahlan. Terbaik, mantap-mantap. Kak Nasura, Kak Mar dah share. Terbaik, terima kasih banyak-banyak. Jadi tajuk kita seorang sahabat. Sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Sabit. Kan? Kita pernah dengar, betul tak nama dia? Zaid bin Sabit ni, dia diberi keutamaan kerana Al-Quran. Masya Allah. Keutamaan ni macam mana? Nabi bagi keutamaan kat dia dari segi apa? Kan? Disebabkan Al-Quran sahaja. Kan? Nampak tak? Al-Quran ni sangat tinggi darjat dia. Dia boleh tinggikan darjat seseorang. Masya Allah. Jom. Jadi, kita tengok kitab Fadilat Amal kita sama-sama, insyaAllah. Muka surat 192. Baik. InsyaAllah. Komen, boleh komen dahulu. Suara saya jelas tak? Kuat ke tidak? Terima kasih yang bagi like. InsyaAllah terima kasih yang bagi like, yang bagi love. Emoji peluk love tu. Comel je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam Kak Hasimah, silakan. Kak Alisha, Kak Asiza, Kak Rostila, Kak Miss Lia, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Jom kita tengok seorang sahabat Nabi. Masya Allah, kita nak tahu, kita nak kenal juga sahabat-sahabat Nabi ni. Kan, kalau kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jom kita kenal sahabat-sahabat dia. Kan, kita kenal sahabat-sahabat dia. Macam kalau anak kita, betul tak? Kita nak tahu juga anak-anak kita, kawan-kawan dia, betul tak? Kita nak kenal kawan-kawan dia. Jom. Jadi kita nak kenal seorang sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Sabit. Zaid ni dia diberi keutamaan kerana Al-Quran. Masya Allah. Dengan Al-Quran sahaja dia diberi keutamaan. Bukan disebabkan harta ke, bukan disebabkan dia banyak sedekah ke, tetapi disebabkan Al-Quran. Alright. Yang dah komen jelas, terima kasih banyak-banyak. Yang baru hadir, yang baru join dalam slot bacaan hadis, saya ucapkan selamat datang. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. InsyaAllah. Dan yang sudah hadir, jangan lupa tekan button share, boleh? Tolong saya, sama-sama kita pakat-pakat share, sebarkan kebaikan. Teruskan share, insyaAllah. Jadi tajuk kita hari ni ialah Sayyidina Zaid diberi keutamaan kerana Al-Quran. Jelas-jelas. Terima kasih yang komen jelas.
Okey, jom. Baik. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Cuba jom sebut nama dia sama-sama. Sayyidina Zaid bin Sabit. Okey, kena ingat ni nama sahabat ni. Okey. InsyaAllah. Dia berumur 11 tahun. Okey. Waktu ni umur dia 11 tahun semasa hijrah. Okey. Waktu ni Zaid bin Sabit masih kecil. Kecil lagi tak? 11 tahun ni kecil ke tak lagi waktu ni? Okey, semasa hijrah. Dan beliau telah menjadi yatim sejak berumur 6 tahun lagi. Masya Allah. Okay. Umur 6 tahun Zaid bin Sabit ni telah menjadi anak yatim. Okay. Muka surat 192. 192. Right, insyaAllah. Okay, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam. InsyaAllah silakan masuk dalam slide bacaan hadis kita hari ini 12 tengah hari. Saya ucapkan juga selamat tengah hari. Okay. Jadi waktu ni umur dia 11 tahun. Okay. Semasa peperangan Badar. Okay, ini adalah kisah daripada peperangan Badar. Salah satu peperangan waktu dulu. Peperangan dalam Islam. Okay, peperangan Badar. Beliau menawarkan dirinya. Waalaikumsalam Kak Waridah. Pertama kali join. Saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okay. Dalam slot bacaan hadis bersama dengan sahabat-sahabat kita ni, familymengaji.com. Alhamdulillah, terbaik. Okey, waktu perang Badar, Sayyidina Zaid bin Sabit dia tawarkan diri. Dia tawarkan diri untuk apa? Dia tawarkan diri dia nak join perang tu. Masya Allah, 11 tahun dia dah tawarkan diri. Boleh bayangkan tak betapa beraninya Zaid bin Sabit. Semangat jihad dalam diri dia sangat tinggi. Okay, 11 tahun dia tawarkan diri. Dia volunteer, orang kata. Okay, dia volunteerkan diri dia untuk join, untuk sertai peperangan Badar. Dapat tak? Agak-agak dapat tak dia nak join ni? Umur dia baru 11 tahun. Dapat ke dia nak join? Okay. Tetapi tidak mendapat keizinan. Alah, dia tak dapat join. Okay. Dia tak dapat masuk untuk peperangan Badar. Okay. Dia tak mendapat keizinan. Okay. Kemudian beliau keluar sekali lagi untuk menyertai peperangan Uhud pula. Masya Allah, nampak tak, dia tak putus asa. Okey, dia tak putus asa. Pergi satu interview kerja, tak dapat. Tak dapat. Pergi lagi interview yang lain. Okey, contoh. Dia tak putus asa kan. Dia tawarkan diri nak masuk peperangan Badar, tak dapat. Tapi dia tak putus asa dekat situ. Dia cuba pula untuk sertai peperangan Uhud pula. Cuba nasib. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Naimah, Kak Yonda, silakan masuk. Kak Emah, Kak Mam ni, Kak Sauda, Encik Mak Busu, ahlan wa sahlan. Kak Nur Ain, insyaAllah, insyaAllah. Okay, terima kasih Kak Yonda dah share. Okay, insyaAllah. Okay, kemudian dia join pula. Dia cuba nasib masuk peperangan Uhud. Agak-agak dapat ke tak dia nak masuk peperangan Uhud ni? Okey. Dan diperintahkan pulang seperti yang telah dikisahkan dalam kisah yang lalu. Tak dapat juga dia nak join peperangan Uhud. Kenapa dia tak dapat join? Dia sebab waktu ni umur dia 11 tahun. Waktu ni dia masih kecil lagi. Okey. First pergi temu duga. Peperangan Badar tak dapat.
Okey, tak putus asa ni. Terus dia pergi kepada peperangan Uhud pula. Cuba nasib. Tak dapat juga. Lepas tu dia buat apa? Kan? Okey, kemudian sesetengah perawi pula mengatakan, okey, oleh kerana Sayyidina Samurah dan Sayyidina Rafi' telah mendapat keizinan. Okey, ini orang lain. Okey, Sayyidina Samurah dan Sayyidina Rafi' dia dapat keizinan. Okey. Diketahui daripada kisah sebelum ini. Maka Sayyidina Zaid bin Sabit juga telah mendapat keizinan. Okey. Jadi bila ada dua orang lah dekat sini. Okey, Sayyidina Samurah dengan Sayyidina Rafi' dia dapat join perang, dia dapat sertai peperangan. Jadi apa salahnya kita masukkan Sayyidina Zaid bin Sabit. Kita nampak ni usaha dia sungguh-sungguh ni nak masuk peperangan. Kita tak panggil dia, tapi dia volunteer ni. Masya Allah, semangat jihad dalam diri sangat tinggi ni. Okey. Kemudian jadi dia dapat masuk. Dia dapat masuk peperangan, dapat keizinan. Okey. Kemudian selepas itu beliau menyertai setiap peperangan. Maknanya waktu peperangan Uhud adalah peperangan yang pertama kali Zaid bin Sabit sertai. Okey, kemudian lepas dia dah sertai peperangan Uhud tu, dia pun dapat sertai setiap peperangan yang lain. Okey? Silakan masuk. Okey. Okey, tak apa, lambat sedikit. Okey, insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan yang baru hadir, yang baru masuk, Kak Rosni Abu. Encik Rasul Malik. InsyaAllah Encik Zaidi. InsyaAllah silakan masuk. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, kemudian kita tengok satu kisah daripada peperangan Tabuk. Okey, dalam kisah peperangan Tabuk ni lah Sayyidina Zaid diberi keutamaan. Jom kita tengok. Okey, keutamaan yang macam mana Nabi bagi keutamaan dekat dia, untuk apa? Okey, semasa peperangan Tabuk, bendera Bani Malik berada di tangan Sayyidina Ammarah radhiyallahu anhu. Okey, waktu peperangan Tabuk, okey, ada seorang iaitu Sayyidina Ammarah. Dia ditugaskan untuk pegang bendera waktu tu. Kan? Jadi waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil bendera itu daripadanya. Alamak, rasa macam kenapa Rasulullah ambil bendera daripada aku? Aku ada buat salah ke, kan? Jadi itulah tanda tanya yang tertanya-tanya dalam diri Sayyidina Ammarah tadi. Okey, Rasulullah ambil bendera itu lalu diberikan kepada Sayyidina Zaid. Okey, untuk pegang bendera waktu peperangan ni bukan kerja yang senang. Okey, nampak senang pegang bendera je, tapi pegang bendera ni peranan dia tinggi, betul tak? Sampai kan ada seorang sahabat berjuang sampai bermati-matian pegang bendera ni, betul? Sampai hilang tangan kiri kanan dia. Jadi pegang bendera waktu peperangan ni bukanlah satu tugas yang mudah. Okey. Kemudian asalnya Sayyidina Ammarah yang pegang bendera. Rasulullah ambil bendera tu, Rasulullah bagi dekat Zaid bin Sabit. Okey, lepas tu Sayyidina Ammarah dia mesti pelik, betul tak? Dia mestilah pelik, kenapa Nabi ambil? Okey, Nabi bagi pula tu dekat Sayyidina Zaid. Okey, jadi dia terfikir bahawa mungkin dia telah melakukan sesuatu kesilapan. Okey, dia jadi tertanya-tanya. Mungkin aku ada buat salah kot. Kan?
Betul tak? Kalau kita pun, kenapa tiba-tiba beralih pula orang ni? Kan? Jadi macam tu jugalah dengan Sayyidina Amarah. Dia pelik. Okay, mungkin dia rasalah dia dalam diri dia mungkin dia ada buat salah. Okay, ataupun dia rasa baginda sallallahu alaihi wasallam telah marah kerana sesuatu. Okay, mungkin dia rasa Nabi marah dekat dia. Jadi dekat sini dia ada rasa, dua rasa. Rasa manis dan masam. Okay, tak ada gurau. Okay, jadi Sayyidina Amarah ni, dia rasa yang pertama mungkin dia rasa dia ada buat salah. Yang kedua mungkin dia rasa Nabi marah dekat dia sebab ada sesuatu. Mungkin ada sesuatu asbab yang dia buat, kan? Okay. Waalaikumsalam Kak Azimah, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insyaAllah. Okay, mungkin dia rasa dia ada buat salah sebab kemudian daripada dia tertanya-tanya sendiri, dia terus tanya Nabi Muhammad. Dia terus tanya, wahai Rasulullah, adakah apa-apa laporan tentang saya telah sampai kepada Tuan? Kan? Dia takutlah. Dia tanya Nabi. Okay, wahai Rasulullah, ada apa-apa ke orang report ke pasal aku, kan? Aku ada buat salah ke pasal aku? Ada orang report ke? Jadi dia tanya Nabi. Dia takutlah ada buat salah ke, betul? Okay, jadi Nabi jawab apa? Nabi berjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan kerana itu. Tak ada. Okay, Sayyidina Amarah dia tak ada buat salah pun. Tak ada siapa pun yang report. Tak ada siapa yang mengadu. Nabi kata bukan kerana itu, tetapi Zaid bin Sabit lebih banyak mengetahui Al-Quran daripada kamu. Masya Allah. Okay, kemudian Al-Quran lah yang menyebabkan beliau diutamakan untuk memegang bendera. Masya Allah. Jadi Nabi nilai dari segi Al-Quran, pengetahuan ilmu Al-Quran. Jadi dekat sini disebabkan Zaid bin Sabit itu, ilmu dia tentang Al-Quran lebih tinggi, lebih banyak daripada Sayyidina Amarah tadi. Sebab itu Nabi bagi Sayyidina Zaid pegang bendera. Nampak tak tinggi tak darjah Al-Quran ni sebenarnya. Kita tengok tu macam buku je Al-Quran tu, kan? Tetapi Masya Allah, darjat dia sangat tinggi. Okay, Al-Quran ni sampaikan Nabi boleh bertukar orang ni untuk pegang bendera. Okay, InsyaAllah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan. Masya Allah, mantap-mantap, terbaik. Okay, jadi dekat sini sebenarnya dia nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya baginda akan mengutamakan seseorang berdasarkan kelebihan dalam agama. Nabi dia tak tengok harta, dia tak tengok berapa banyak amalan harta orang tu. Nabi dia lebih utama kepada seseorang itu kelebihan dia dalam agama. Jadi dalam kisah ni, walaupun perkara itu berkaitan dengan urusan peperangan, yang tak ada kaitan langsung, kan, urusan peperangan tu tak ada kaitan langsung dengan penguasaan, lebih banyak pengetahuan Al-Quran. Kan, pegang bendera, kan, pegang bendera tak ada kaitan dengan Al-Quran, kan, dalam ni. Jadi walaupun tak ada kaitan, tapi Nabi utamakan orang yang ada kelebihan dalam agama. Masya Allah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengutamakan Sayyidina Zaid bin Sabit, yang mengetahui lebih banyak Al-Quran
untuk memegang bendera. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, baginda dia telah mengambil kira perkara ini dalam kebanyakan urusan. Okey, sehingga kan jika berlaku keadaan yang menyebabkan beberapa orang perlu dikebumikan di dalam satu liang lahat. Okey, ini satu kisah yang lain. Okey, contoh. Bukan contoh lah, ini memang kisah. Okey. Okey, ini satu kisah yang lain. Waktu tu ramai yang nak dikebumikan waktu peperangan. Ramai yang nak dikebumikan waktu peperangan ni berlaku, dan dikebumikan dalam satu liang lahat sahaja. Jadi Nabi dia akan mendahulukan orang yang lebih banyak mengetahui Al-Quran. Sebagaimana yang berlaku di medan Uhud. Okey, nampak tak Al-Quran tu, Masya Allah, nilai dia sangat tinggi. Sampaikan nak dimasukkan ke dalam liang lahat pun, Nabi akan utamakan orang yang lebih banyak ilmu, pengetahuan Al-Quran. Masya Allah. Okey, jadi dekat sini, kalau kita jadi Sayyidina Amarah, agak-agak kita rasa apa? Kan? Kita bengang ke? Oh, bengang. Okey, maaf. Kita rasa marah ke dengan Sayyidina Zaid bin Sabit? Kita rasa cemburu ke? Kan? Okey, kalau rasa cemburu ke arah kebaikan tak ada masalah. Kan? Kita tengok Sayyidina Zaid bin Sabit, ilmu Al-Quran dia tinggi. Sampaikan Nabi utamakan dia untuk pegang bendera. Jadi kalau kita sebagai Sayyidina Amarah ni, takkanlah kita nak rasa dengki, betul? Kalau rasa dengki terhadap kebaikan tak apa. Kalau macam tu, kita mestilah lagi usaha untuk mempelajari Al-Quran. Tak boleh jadi ni. Kan? Tak boleh jadi ni, aku pun nak juga belajar Al-Quran. Aku nak ilmu Al-Quran aku pun bertambah. Okey, insyaAllah. Jadi, kalau rasa dengki terhadap kebaikan itu tak ada masalah. Okey, jangan sampai kita, orang kata, sabotage pula orang tu kan. Dengki sampai kan kita hilang kebahagiaan untuk dia. Itu salah, okey. Jadi kalau dengki kepada kebaikan tak apa. Okey. Kalau dengki kepada kebaikan, dia akan arahkan kita untuk melakukan kebaikan lebih bersungguh-sungguh. Jadi kita kena pandang sesuatu itu dengan pandangan yang positif, pandangan yang yang memberi semangat kepada kita. Okey, kita tengok orang tu, Masya Allah, sedapnya baca Quran. Kan, Masya Allah. Jadi kita rasa macam aku pun nak juga pandai baca Quran sedap macam tu kan. Jadi usaha itu dia akan membimbing kita untuk kita lagi mantap, lagi tingkatkan amalan kebaikan setiap hari. Masya Allah. Okey, nampak tak? Nabi dia akan utamakan orang yang lebih banyak pengetahuan tentang Al-Quran. Walaupun seseorang itu badan dia sasa ke, walaupun dia kuat, tapi Nabi tetap utamakan orang yang lebih mengetahui banyak ilmu tentang Al-Quran. Sedangkan waktu ni Zaid bin Sabit masih kecil lagi. Okey, subhanallah, insyaAllah. Okey, dapat? InsyaAllah. Okey, mudah-mudahan kita semua terus usaha ni. Okey, terus usaha melakukan kebaikan, terus usaha untuk pertingkatkan ilmu bacaan Al-Quran, sama-sama insyaAllah. Saya pun sama-sama untuk tingkatkan, apa orang kata, upgrade, upgrade Al-Quran ini insyaAllah. Kita rasa hari ni kita dapat baca Al-Quran dengan kemas, dengan baik. Esok tingkatkan lagi, insyaAllah mantapkan lagi. Okey, Masya Allah, Al-Quran ini sepanjang zaman. Okey, Al-Quran ini Nabi tinggalkan untuk kita, betul? Nabi tinggalkan dua perkara untuk kita, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu ialah nasihat-nasihat Nabi,
Okey, amalan-amalan sunnah Nabi untuk kita ikut, masya-Allah. Nampak tak kecintaan Nabi terhadap umat-umat dia, subhanallah. Okey, jadi kita nak balas rasa cinta Nabi terhadap umat dia, kita kenalah balas banyakkan berselawat, banyakkan ingat kepada Nabi, ikut amalan Nabi, betul, sunnah-sunnah Nabi dengan Al-Quran. Masya-Allah kan. Contoh apa kaitan sunnah Nabi dengan Al-Quran? Setiap malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Okey, itu salah satu sunnah Nabi tu. InsyaAllah jadi kita boleh ikut. Nampak? Okey, betul Kak Fauzia kata Al-Quran ni dia macam waste. Okey, dalam kehidupan kita, subhanallah. Okey, jangan lupa jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sebagai BFF kita, masya-Allah. Okey, pastikan satu hari kita baca satu muka surat. Okey, tak dapat baca satu surah tak apa, janji kita dapat baca satu muka surat, insya-Allah, subhanallah. Okey, mudah-mudahan dengan Al-Quran juga kita dapat syafaat di akhirat. Semoga Al-Quran, dengan Al-Quran juga bantu kita dekat alam kubur nanti, supaya semoga dia bagi cahaya dekat alam kubur. InsyaAllah. Okey, sebelum tidur baca 2 surah amalan sunnah terbaik, mantap betul. Okey, insyaAllah. Kalau kita tak dapat buat semua amalan sunnah Nabi, jangan tinggal satu amalan sunnah Nabi. Okey, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadi itulah kisah sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi diberi keutamaan disebabkan Al-Quran, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, kita aminkan doa semua sahabat-sahabat familymengaji.com. InsyaAllah mudah-mudahan ada doa-doa antara sahabat-sahabat kita yang tidak terhijab dengan Allah, subhanallah. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sentiasa bersama, terus istiqamah bersama Al-Quran sehingga akhir hayat, masya-Allah. Okey, boleh, alhamdulillah. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah share, yang dah komen dan juga yang dah like, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga kita semua jadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya-Allah. Okey. Okey, jom, InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Kita tengok lagi hadis apa yang kita boleh amalkan, kisah-kisah Nabi yang kita boleh tengok, sahabat-sahabat Nabi yang boleh kita tengok. Okey, InsyaAllah terbaik-terbaik. Setiap malam tengok Ustaz Firdaus dan Ustaz Ilyas live. Terima kasih, mantap-mantap semuanya, insyaAllah. Okey, jom kita tutup slot hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.